second topic. Tadi kita dah tengok claim, the evidence of there is a God. Second claim adalah tak ada Tuhan. Wih, macam mana dia claim ni? Ni buku dia. Antaranya lah, saya dah baca banyak chapter. Saya dah baca, taklah semua chapter saya baca, tapi saya baca pun rasa macam ego lah, lebih kepada deniable. Pertama sekali, deniable ayat dalam tajuk ni, awak rasa apa? God, the field hypothesis. Bawah sekali lagi, yang ni, yang belah kanan ni, dia kata, when people start using science to argue for their specific belief. Ini dia kata kan, bila manusia menggunakan sains untuk argue tentang kepercayaan dia and delusion, to try to claim they are supported by science, nak kata pencipta ni ataupun ni adalah bukti dia daripada sains kan, then scientists at least have to speak up and say. Dia kata scientists kena cakap lah, welcome to your delusion, itu bayangan kau je, but don't say they are supported by science. Dia kata tak perlu. Pertama sekali baca tajuk pun saya dah tahu dia fake. Dia Victor dah meninggal lah dia ni. Victor J. Stranger, dia dah meninggal, dia dah tak ada. Dia kata God fail hypothesis. Baca tajuk tak baca dalam lagi. Saya dah baca lah dalam. Susah kena jawab. Bagi saya semua soalan tu senang. Sebab jawapan dia adalah jawapan egois lah. Tapi dia tak adalah cakap dia ego. Dia datang dengan scientific value sebagainya. Tapi dia atheist secara intellectual. Firaun atheist secara gagah kan, kehebatan dia. Beza lah. But after all, dia atheist dan Firaun pun atheist. Dia punya tajuk tu, buku ni, dia kata God fail hypothesis. Kalau God tu, pencipta tu, memerlukan hipotesis, does that is the God or not? Taklah. Mana dia boleh jadi God kalau dia perlukan hipotesis, sebab hipotesis tu adalah benda yang dicipta. Hipotesis ni tahu tak apa dia? Kalau simple je lah. Simple hipotesis waktu sekolah macam mana kalau air itu meningkat, maka maksudnya air itu telah bertambah. Contohnya lah. So observe air itu meningkat. So hipotesis nyatakan kita claim, hipotesis kita claim jika lagi banyak penambahan air, hasilnya akan meningkat lah kan. Inference hipotesis saya pun, sorry lah, dah lama tak buat sekolah punya lab report kan. Lab report sekolah tu kena letak kan, inference, hipotesis dan sebagainya. So hipotesis semakin banyak air bertambah, semakin tinggi taraf level air. So dia hipotesis. Jadi dia kata Tuhan tak memenuhi kriteria hipotesis. Bagi saya simple je. Kalau Tuhan memenuhi kriteria hipotesis, itu bukan Tuhan, sebab dia memerlukan medium untuk dia berhipotesis lah. Maksudnya dia perlu diperjelaskan dalam konteks physical world yang dia cipta. So dia lemah dan dia berpandukan penciptaan. So that's not the God. Oh, sudah macam mana ni? Betul lah, itu jawapannya sebenarnya. Iaitu Tuhan tu dia tak perlukan hipotesis pun. Kalau dia perlukan hipotesis, dia bukan Tuhan lah. Dia masih lemah, dia masih memerlukan hipotesis. Come on lah. Yang perlukan hipotesis adalah science. That's why science tu lemah. Science tu bukan Tuhan. So this guy believe in science that bring the science as the God, kind of God. Itu maksudnya dia dah tersalah lah. Sebenarnya ego je, dia pun tahu. Kalau macam tadi Einstein daripada pandai, daripada orang kata dia atheist tu, at the end of his life pun dia kata, tak boleh. Ini betul-betul precise ni, ciptaan ni. Nak kata tak ada Tuhan, deniable sangat. So at the end dia kata tak ada Tuhan. Cuma persoalan selepas ni adalah, ni adalah satu lagi, acts of faith. Dia kata, I'm not afraid. What Stephen Hawking said about God is atheism and his own death. Maksudnya Stephen Hawking ni, dia atheist lah. Stephen Hawking dia atheist. Lagi, atheism is inconsistent. Yang ini, dia kata atheism ni selari dengan scientific method. Dia adalah prize winning physicist says. In a conversation in 2019, Templeton Prize winner does not pull punch on the limits of science. The value of humanity and irrational
of non-belief. So dengan kata lain, atheist ni sebenarnya lagi bagus lah. Sebab dia inconsistent in science. Kan faham lah, maksudnya sains tu kalau dia, sebenarnya sains ni dah macam agama baru seolah-olah lah. Sebab dia meletakkan sains tu adalah the ultimate reference. Maksudnya kalau benda tak boleh prove dengan sains, they say tak ada lah. So pencipta, God sendiri, kalau dalam Islam ni Allah SWT dah ajar kepada Rasul ajar kepada kita kan, jangan memikirkan tentang zat Allah. Sebab Tuhan ni, kalau kita fikir zat dia, sebab they are talking about the God itself, maksudnya Tuhan tu. Kalau Tuhan tu boleh difikirkan dengan sains, that's not a God. Kenapa? Sebab dia lemah. Dia memerlukan sains. So that's not a God lah, tak boleh ada di Tuhan. So macam mana nak buktikan, bukti kewujudan dia boleh, tapi buktikan dia sendiri, yang dia orang ni duk sembang, bukti dia tu, bukannya bukti kewujudan dia. Sebab bukti kewujudan dia, bagi dia masih ikut hipotesis lah kan. Tapi bila bukti dia tu, tak boleh, tak ikut hipotesis, dia kata fail. Scientific method tak boleh prove, not prove the existence of God, prove God tu sendiri. Memanglah kalau God tu boleh prove dengan sains, tu bukan God, itu masih makhluk. Sebab makhluk tu dia mesti lemah. Makhluk sifat dia lemah dan dia sangat memerlukan. So that's the point. Okay, so tak payah pun belajar tinggi-tinggi, mendalam sangat sampai the subatomic particle untuk prove the existence of God. And simple version ada dekat dalam Imam Ar-Razi, Muhammad Al-Mafatih Al-Ghaib At-Tafsir Al-Kawaid, dalam Ihya Al-Turad Al-Arabi. Imam Razi beritahu, beliau membawakan contoh seorang Arab Badui bertanya. So orang Arab Badui bertanya, apakah bukti pencipta itu wujud? Lalu dijawab, tahi unta. Oh sorry lah, saya tak bubuh unta. Tak ada gambar unta pula. Ada zebra macam comel kan. Macam comel dia kita bubuh lah. So zebra lah. Boleh lah nak, kalau kisah ni. Ini bukannya hadis, kisah kan. Macam mana nak buktikan bukti tu wujud? Simple je dia kata, kau tengok tahi unta. Naik unta. Nampak tahi unta, sorry lah dia punya example dia tahi. Sebab dia macam, Wallahualam saya tak tahulah realitinya. Mungkin dia rasa macam, kau ni banyak soal lah. Kan? Pencipta tu ada. Kau nak tanya pula, ni etis yang tanya ni. Arab Badui ni mungkin etis lah. Dia tanya tu dalam konteks mungkin Imam Ar-Razi rasa macam, kau ni, kau tengok tahi tu lah, lebih kurang gitu lah. Dia terus bagi contoh yang paling macam ni sikit lah kan, yang sensitif, yang tak berapa best lah. But the thing is, it is a simple example untuk pembuktian Tuhan. Yes. Okay, nampak tahi unta? Atau jawapan yang lain, tapak kaki manusia atau haiwan? Ianya membuktikan bahawa ada manusia dan haiwan tersebut. Sekalipun unta, haiwan, manusia dan haiwan tidak dapat ditunjukkan dengan mata, namun panca indera manusia boleh menganggap bahawa ketiga-tiga unta, manusia dan haiwan ini hingga kita boleh, panca indera kita boleh deduce tentang kehadiran daripada kesan kewujudan yang dapat diyakini. Maksudnya ada tahi unta. Nampak tahi unta tu? Apa yang menunjukkan pada tahi unta tu? Unta berak lah. Sorry lah sorry example ni macam tak apa-apa best kan. Tapi that's the way untuk turunkan ego orang yang kata tak ada pencipta ni kan. Nampak tahi unta? So tahi unta tu datang daripada mana? Mustahil dia datang daripada gabungan silikon pasir. Membentuk tahi unta. No, it's not going to be that way. Mesti ada unta yang kat situ. So, unta meaning that unta lalu kat situ, ada unta. Takkan tahi unta kau nak kata cacing pula, cacing over sangat. Apa nama tu, binatang lain pula kan. Tikus ke? Tak masuk akal lah. So, that's the simplest way. Maksudnya, orang yang deny kepada hasil daripada observation dia, kepada alam ni, daripada sains yang dia belajar, daripada fizik yang dia belajar, daripada matematik yang dia derive,
dia adalah orang yang sangat angkuh, sombong dan ego. Sebab dia masa macam mungkin, okay, saya cerita sikit kenapa atheist tadi sekejap. Bila saya Hamzah ada lagi ke tak ni? Kata 7 minit ke 47 minit lagi? Kalau tengok dia tak berhenti ni. Okay, cantik. Kita stay tune. Alright, okay, sambung. Tadi dah berapa minit ni saya ni kan, saya sejam ni kan. Saya punya berapa dah? Tak apa doktor sampai ikut. Ada lagi masa ya? Ada lagi. Okay. Kalau dah nak ujung-ujung lah, beritahu cepat-cepat. Ni WhatsApp je. Doktor 5 minit lagi ke, saya boleh lah conclude, saya nampak lah view tu. Okay, so alright. So kita pasal atheist tadi. Ada satu channel YouTube 60 Symbol. So dalam tu dia interview physicist, astrophysicist, berkenaan dengan do you believe in God. Memang jawapan lebih kurang saya 4-5 orang kot. Dia interview semua orang expert dia bukan budak-budak baru nak belajar, tak. Memang dia dah expert, dah profesor, in fact ada yang doktor. So semua jawab tak. Dia kata, no, I don't believe in God. Kita rasa macam, apa ni kan. Lepas tu dia cerita. Okay, daripada cerita ni baru saya faham. Kisah dia tak believe in God tu adalah disebabkan dia kecewa dengan perkara yang berlaku dalam kehidupan dia. Itu je. Kan? Kadang dia kecewa dan dia cuba faham Tuhan macam mana dia faham manusia. Kalau Tuhan tu sama karakter macam manusia, dia bukan Tuhan lah. Kan? So dia cuba faham macam tu. So yang dia kecewa, dia asalnya adalah ni apa nama tu, Kristian. Tapi ada je orang Islam kat Malaysia pun yang macam tu. Cuma biasanya dia tak, kalau dia jadi apa, agnostik kan, agnostik ni tak silap saya dia tak percaya Tuhan tapi dia ikut agama, tak silap saya lah, kalau saya silap betul kan. So banyak kes-kes tu adalah kes-kes di mana dia kecewa dengan Tuhan sebab ada perkara yang berlaku dalam kehidupan dia. So itu bukan itu adalah ego, tapi sebenarnya lebih kepada kebodohan lah. Ego ni macam dia pandai dan dia rasa dia betul. So that one of ego, as well as dia kaya, dia hebat, dia ada kuasa macam Firaun, dan dia pertahankan juga walaupun dia tahu benda tu salah. Yang tadi tu dia adalah masalah sikit, dan orang-orang masalah ni yang kita perlu clearkan. In fact, kenalan saya yang belajar buat PhD pun ada macam tu. Dia selalu cakap dalam WhatsApp dia, status dia, apa ni Tuhan tak adil kan. So soalan-soalan tu kita boleh jawab, tapi bukan sekarang. Kita cari sesi lain. InsyaAllah kita boleh. InsyaAllah saya sedia. Sebab saya dah cuba menjawab dah. Dan saya cuba betulkan orang begitu. Ada yang betul, Alhamdulillah. Ada yang tak betul, apa kita nak buat. Kan? Kita ni sekadar orang yang manusia yang menyeru lah kepada kebaikan ataupun orang yang berdakwah. Kita bukan orang yang memaksa. Alright. So that's the reality. Okay, so dia bukannya daripada evidence, kaji, subatomic particle, lepas tu dia nak kata Tuhan tu tak wujud dan sebagainya. So yang ini adalah because we are scientists, right? So we are in the path of scientists. So this is the proof. Alright, so you decide. For the first part yang kita bincang tadi. Okay, you decide. Jadi Tuhan tu wujud ataupun tidak? You decide lah. Dengan banyak, walaupun nampak saya dah bias kan, tapi itulah sebab bukan bias sebenarnya, sebab kita dah tak boleh nak deny. Macam mana kita nak deny? Sebab semua ayat-ayat deny tu atau perkataan-perkataan atau hujah denial, dia memang annoying. Macam apa yang kau cakap ni? Kalau kau cakap itu Tuhan, itu bukan Tuhan lah, ada hipotesis. Contohnya lah. So yang lain pula, kecewa dengan Tuhan sebab ni, tu lain cerita lah. Yang itu kita bincang part lain. Alright, so let's say 100 partisipan yang ada dalam ni adalah orang yang dah percaya kepada wujudnya pencipta. So what's next? Siapa pencipta tu? Yang ini paling best. Dan yang ini sangat mendalam. Okay, kalau ikutkan persoalan, ini adalah persoalan, sebab tu saya sebut tadi ada dua perkara.
Yang pertama, kita naturalkan perbincangan. Kita naturalkan sebab kita bayangkan perbincangan ni ataupun kita simulasikan perbincangan ni kepada orang yang bukan Muslim. So kita tak boleh kata kat dia Muslim is correct, Islam is correct. Tak boleh. Kita kena convince dia dan kita kena perjelaskan dia. Especially kalau dia scientist, physicist for example. Dan perbincangan soalan-soalan je ni adalah soalan yang kebanyakan manusia tak boleh jawab. Kenapa? Even Muslim pun, okay lah, let's say kita tak put aside Muslim. Kita kata non-Muslim pun, kan? Dia akan keluarkan, oh kalau Tuhan tu bada, kenapa dia zalim sangat, dia cipta ada orang susah. Nah okay. So persoalan-persoalan tu kita akan jawab kemudian. Saya tahu persoalan tu bermain di minda para pelajar. Juga saya pun satu masa dulu pernah terfikir gitu. Tapi lepas kita dapat clarification, Allahu Akbar. Rupanya jawapan tu dah ada dalam Quran. Rupanya jawapan tu dah selalu kita dengar. Selalu kita baca sekalipun. Allahu Akbar. Betapalah egonya. Ataupun betapalah malasnya untuk kita mengkaji. Sebab kadang-kadang masalah ni datang, dia tak banyak cakap dah, dia terus deny. Dia terus reject lah, tolak. Okay, so who is the real God? Okay, so sebenarnya panjang perbincangan dia. Saya kata next session please. Thank you. Tak boleh. Saya sama-sama tak boleh macam tu. Saya kena sound dengan mak ayah saya. Dia kata, saya Angah, anak nombor 2. Abang saya Hafiz. Hafiz dia seorang Hafiz kan. Dia orang agama. Dia orang tegur, mereka menasihatkan saya kalau sampaikan satu benda, yang benda tu perlu disampaikan walaupun kita buat secara retorik. This is the call as the style that I deliver is about the rhetorical skill lah. Dia nak 10 orang continually sambung bincang. So kita stop pada satu tempat yang maximum peak kan. Tapi kadang-kadang mak saya kata, parents saya kata, kita tak tahu bila kita mati. Jadi kan kau tersangkut kat tengah-tengah macam mana? Orang cari jawapan tak jumpa kan. So sebenarnya kita doa lah Allah panjangkan umur. Tapi tak apalah. Sebab mungkin saya hidup lagi, awak pula dah tak ada kan. So saya bagi jawapan. Tapi ringkas lah. Panjang sebenarnya jawapan dan perbincangan dia. Saya ringkaskan. Alright. So macam mana kita nak tahu siapa Tuhan sebenar? Why? Kenapa? Sebab kalau diberikan tanpa bimbingan kepada manusia untuk mencari Tuhan yang sebenar, dia akan keluarlah macam-macam pandangan dan juga macam-macam conclusion. In fact, kalau dalam tadi saya ada screenshot, saya ada masukkan dalam ni, lebih kurang 14 jenis agama. So lah, macam-macam ada. So, dan setiap agama tu dia claim dia yang paling betul. Benar, betul kan? So, how are you going to handle this thing? Kalau kita seorang atheist, kita seorang yang tengah mencari-cari, waktu tu kisahnya Cat Stevens lah, Yusuf Islam, Cat Stevens. Dia mencari agama kan, dia masuk Buddha, dia masuk Hinduism, macam-macam. So ada kisah dia. So dengan kata lain, kita perlu juga tahu. Sebab bila kita nak berdakwah kepada masyarakat, so awak ditugaskan berdakwah, bertugas, contoh ada jadi engineer, doktor, dentistry dekat perkampungan orang asli sana kan. So how you are going to prove ataupun convince them? Kalau awak tak melalui sesi ni, I'm pretty sure awak tak boleh pun nak convincekan dia orang. Okay, so this is the critical part. Sebab apa critical part? Sebab part yang pertama tadi sebenarnya ramai dah bincang. Even Christianity pun bincang perkara tu, iaitu does God exist or not? Macam tu. Yang mana kan kita kena saya ada lebih kurang dalam 10 minit lah lebih kurang. Jadi saya cuba, sebab saya pun dah sampai dah dekat ujung dah ni. And jadi kita cubalah. Okay, so this is 14 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ada kat sini 9 lah. 9. Dan ada yang lain lah. Ada yang saya pun tak tahu agama, macam-macam agama ada. Judaism, Christianity, Hinduism, apa nama ni,
yin yang tu saya pun tak tahu. Okay, tapi maksudnya kita tak tahu lah secara detail. Tapi adalah dia punya detail. Kalau Buddhism dia kata does not believe in God or gods. Okay, pangkah siap-siap. Buang. Islam believe in there only one God, that is Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, ni boleh tinggalkan. Maksudnya kalau kita nak filter mana yang tak percaya pada God tu religion so macam tadi agnostic tu, agnostic people tu dia nak religion tapi dia tak nak God. So macam ni Jainism ni does not have any God or spiritual being but teach manusia untuk jadi baik. Kan selalu kita jumpa orang macam ni. Kan? Christianity believe in one God. According to Christianity, Jesus Christ, Son of God, and God sent His Son to earth to save humanity from death and sin. So Mormonism, Judaism believe to be the original of three Abrahamic faith, which also include Christianity and Islam. Nampak? So Hinduism banyak. Jadi bersyukurlah awak, Allah SWT lahirkan awak dalam muka bumi, di atas muka bumi ni dari keluarga yang Islam. But then that doesn't stop there. Awak kena menyampaikan. That's our responsibility. Menyampaikan kepada Islam ataupun non-Muslim or non-Muslim, both kedua-duanya diperlukan sebab memanglah keutamaannya kepada Islam untuk melengkapkan Islam dan juga membawa kembali kehidupan Islam. But at the same time, dakwah kepada non-Muslim also important. Jadi sebelum awak menjadi seorang pendakwah dalam konteks fikih dan sebagainya, ini antara perkara asas yang perlu kita bawakan, bincangkan tentang nak pilih mana satu yang paling betul ni. Jadi kalau kita manusia diberikan peluang ataupun diberikan sendiri pilihan untuk pilih siapa Tuhan, maka dia akan keluar macam ni lah, ada variety, kepelbagaian. But which one is true? Oh, takkan orang kata Islam je betul, Kristian pun kata dia betul dan sebagainya. See? So macam mana ni? Oh, dah sampai critical kan? Okay. So this is the, kita panggil scientific part lah, which is very important. Macam mana kita perlu bawakan perbincangan ni dengan lebih mendalam dan juga dengan lebih kritikal lah. Iaitu pertama sekali, Tuhan tu, pencipta tu, dia mesti perkenalkan diri dia. Betul tak? Betul lah, kalau dia tak kenalkan diri dia, macam mana orang nak yang dicipta tu nak tahu? Kan? Macam mana yang dicipta tu nak tahu dia adalah pencipta? So macam mana Tuhan nak perkenalkan diri dia? Dia mesti melalui kalam dia. Kenapa? Manuskrip lah, kitab yang kita kata kitab tu kan. So dia mesti perkenalkan diri dia melalui kalam sebab that's the only communication medium yang manusia boleh terima. Manusia tak boleh terima communication medium daripada light except fiber optic lah. Itu pun ada encryption dia, ada mathematical algorithm dia dan sebagainya. Maksudnya dia mesti disampaikan dari konteks yang memang yang dicipta ni boleh achieve, boleh reach, boleh sampai. Jadi Tuhan mesti perkenalkan diri dia melalui kalam dia. Kalam dia macam mana nak tahu? Kalam dia mesti dibawa oleh the messenger. Messenger apa? Pembawa utusan. Utusan lah. Messenger of God. Kan? Alright. So sekarang ni persoalan dia, betul ke dia tu messenger of God? Kan? Dia mesti membuktikan diri dia adalah messenger of God. Betul tak? Kalau dia tak dapat buktikan, so it doesn't be a correct messenger of God and not the real one. For example, Azhar, Rasul bahasa Melayu, Ayah Pin, whatsoever. Sebab tu bila Ayah Pin, bila saya tengok video Ayah Pin kena tangkap dan pengikut-pengikut dia menjawab, dia kata, kau percaya pada Nabi? Nabi kau mana? Dia tanya macam tu. Kita ada Nabi kita, itu kena tangkap. So the point is, saya faham perasaan ibu tu, makcik yang cakap tu. Dia
dia nakkan Nabi tu lah. Maksudnya dia nak messenger of God tu dekat dengan dia. Dan dia kata kan, kau mana tahu Yasin tu turun kat dia tau. So how do we claim that, kau mengarut betul orang ni kan. Kita tak boleh simply kata macam tu. Senang je tanya dia. Okay, apa bukti dia adalah Rasul? Oh, dia ada mimpi semua. Okay, fine. Tak nak, kita nak tengok fizikal. That's why Nabi dia akan ada, Nabi dan Rasul dia ada mukjizat. Mukjizat maknawi dengan Allah Akbar. Mukjizat maknawi dengan mukjizat Allah Akbar. Baru je tadi revise dengan Ustaz Sanusi. Hissi. Mukjizat hissi. Maksudnya mukjizat hissi itu adalah fizikal. Nabi potong, belah bulan. Apa lagi? Keluar air di celah-celah tangan Nabi. Dan itu berlaku pada zaman Nabi untuk membuktikan dia Nabi. Tapi mukjizat tersebut berlaku zaman Nabi. Yang hampa percaya Muhammad tak besar. Kita bukan pernah jumpa Muhammad. So that's the point. Ini adalah soalan-soalan ekstrim yang akan ditanya oleh orang-orang yang bukan Islam untuk menguji keimanan awak sebenarnya. So kita ada mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi Al-Quran. Semua orang pegang mukjizat. Sekarang ni nak buktikan Al-Quran tu betul-betul datang daripada kalamullah ataupun Al-Quran itu adalah rekaan Muhammad. Because there is a lot of claim, right? Even Musailamah Al-Kadzab pun dia kata, aku boleh turunkan surah Fil. Muhammad ajar kat kau tu surah Fil, aku pun dapat. Nampak sih? Dia kata Al-Fil, Mal-Fil, Huwa Jismul Kabil. Apa tu kita ada tawil, panjang belalainya. Saya dengar lah kisah tu, tapi ayat tu saya tak hafal yang Musailamah beritahu. So the fact that apabila kita di satu tahap untuk clarify keimanan kita, dia adalah the matter of mujizat maknawi yang perlu kita kaji. Mujizat maknawi yang kita duk baca, mujizat maknawi yang kita baca hari-hari dalam solat kita. So yang itu buku fizik tebal ni, aku boleh habiskan lah, tapi Al-Quran tu nak habiskan bukan susah. Sebab kita penuh dengan cabaran. So sekarang ni kita nak buktikan. Betul dah, belum lagi ni. Belum tahu lagi siapa Tuhan sebenar. So Tuhan dah perkenalkan diri dia mesti perkenalkan diri dia daripada the messenger of God. Sekarang ni nak tahu siapa the messenger of God ni. Kan? Messenger of God, lepas tu messenger of God bawa apa? Bawa kalam dia, bawa manuskrip dia. So sekarang ni manuskrip tu kita nak test. Betul ke tak manuskrip tu betul? Sebab ada claim menyatakan manuskrip ni tulisan Muhammad je. Muhammad kan orang Arab. So macam-macam lah. So those things I love to discuss, as well as I want to discuss all those things. Especially untuk bina diri kita. At the end, kita akan kata Al-Quran tu adalah yang benar. So Bible pun akan kata dia yang paling benar. So sekarang proof. Mana yang betul, mana yang salah. So because of the proving, which is a scientific work, kan, benda yang perlu kita kaji, selidik, check and balance. At the end, kita akan dapat jawapan. Maknanya, seseorang manusia tu akan dapat jawapan. Alright, so this is really come from God. Kalau tengok kan, dalam kisah orang convert tu, ada salah satu peristiwa tu, dia revert, patah balik kepada fitrah. Sebab tu Rasulullah kata semua bayi dilahirkan adalah fitrah seperti kain putih. Maksudnya semua tu asalnya adalah fitrah. Tauhid kepada Allah. Kan? Cuma yang membentuknya adalah mak dia, ayah atau ayah dia membentukkan dia jadi Yahudi, Nasrani dan sebagainya. So setiap baby tu dia tak ada dosa lagi. Kain putih. Dan dia adalah agama fitrah. Agama fitrah adalah agama Islam. Sebab memang ada dalam diri manusia. Alright, so tadi atheist tu dia nak masuk Islam. Dia nak revert. So dia kata, aku dah baca terjemahan Al-Quran ni, aku cakap ni bukan tulisan Muhammad. Dia kata Muhammad tak boleh tulis macam ni dengan scientific value-nya, kan? See? Yang kita belajar quantum gravity dalam suratul Musalat, Allah beritahu bumi ni tempat berkumpul, maksudnya ada tarikan ke atas muka bumi, tempat berkumpul manusia, tempat berkumpul makhluk. The fact that berkumpulnya makhluk tu perlu environment yang tertentu. Allah jadikan satu isu juga ni, Allah jadikan bintang tu sebagai perhiasan, kan? Perhiasan bagi langit-langit. When we talk about perhiasan, so
normally we call it, perhiasan ni benda yang untuk mencantikkan je lah. Nothing more than that, right? So bila saya kaji ada dua lah. Satu memang cosmological, dia study pasal physics, quantum gravity and gravity. And another one adalah berkenaan dengan cahaya yang datang tu, for your information, dia adalah billion light years punya travel. So kalau awak nampak bintang tu, actually there is no star at that moment at the presence of you. Maksudnya kau tengok bintang tu adalah billion light years dulu punya bintang. So maksudnya macam kosong lah space ni. So that's, that is my opinion lah. That makes sense of ayat yang Allah kata bintang tu adalah perhiasan lah kan. So people are trying to reach other planet. Paling jauh pergi Mars je pun, dia tak boleh pergi Pluto. Pergi planet untuk tengok ada kehidupan ke tak. I'm pretty sure tak ada, kalau ada pun bakteria. Bakteria tu pun it is kind of bacteria yang spesifik, dia spesifikasi dia lain sikit lah. So kalau kita tengok bintang tu sebenarnya dah lama. So and then manusia mana boleh measure speed of light sebenarnya. Sebab kalau dia measure speed of light, ni kita, yang ini source of light, kita measure dengan kamera untuk dapatkan kecepatan dia kan. Kamera tu sendiri menerima light dari yang lalu, dikatakanlah ni light lalu, cahaya lalu, ni kamera. Dia define the speed of light tu adalah light travel antara light source tu dengan dia sendiri, which is very tricky. Macam mana kau nak tahu ni speed of light from A to Z, but then kita sendiri menggunakan light untuk tengok light. So that's a tricky thing. So in physics that is kind of more on postulate lah. Maksudnya kita berpegang pada satu the closest numbers yang boleh kita decide. Alright, so apa lagi? Okay, so for those who are not from physics gunaan, so kita dah sampai hujung sebenarnya sebab saya pun dah terlebih. Walaupun moderator tak tegur saya. Okay, so fruitful discussion, discussion yang menarik. Boleh kita ada lagi bersama-sama saya dan juga para pendidik di program fizik gunaan. So come and join us, Applied Physics USIM, interesting further discussion, integrate Islam with sciences. Kenapa? Because of nowadays European ataupun Western country, dia akan bawakan separation between Islam and science. So you didn't have any idea kenapa aku belajar sains, rather than untuk dapat duit, untuk kerja as well as untuk rasa hebat lah. And so that's not stop there actually. There's a lot of thing to do dengan sains ni, and the main proportion ataupun the main themes ataupun the main goals of learning science is actually untuk menambah keimanan, untuk melihat kebesaran Allah SWT. So untuk mengkagumi betapa hebatnya pencipta, untuk mengkagumi betapa untuk kita merasa rendah diri, betapa kerdilnya, betapalah kita memerlukan kepada pencipta, akhirnya menjadikan manusia kita ni manusia yang selalu mematuhi perintah pencipta, because we are going to have a good life, right? So apa lagi kalau bukan mematuhi perintah syariat yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk kita memperoleh kebahagiaan. Wallahualam. So that's it, all from me. Saya rasa banyak juga yang tak lengkap dan masih tergantung lagi. So nanti bolehlah kita plan untuk masa akan datang. Saya serahkan kepada moderator kita, Pak Cik Hamzah. Silakan Pak Cik. Baik. Terima kasih banyak.